Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Good of the day bersama dengan Tuk hari ini. Sema-sema pagi ini. Hari ini 16 hari bulan. 16 hari bulan. Sudah tak lama dah nak puasa kita ni. Tajuk kita hari ini, Good of the day bersama dengan Tuk hari ini. Adakah hidup ini satu perlumbaan ataupun satu perjalanan? Hidup ini perlumbaan ataupun perjalanan? Itu yang kita cuba bincangkan ini. Sampai itu kita cuba updatekan apa yang boleh kita updatekan. Jadi nampak saya tak boleh buat apa. Tak boleh buat apa. Oh ni. Okey, sama-sama pagi. Sampai kita cuba perbetulkan mirror Haji Ma'atuk TV. Sekarang dah dapat dah. Dah boleh dah. Boleh. Okey, sama-sama pagi hari ini bersama dengan Atuk. Adakah hidup ini satu perlumbaan ataupun satu perjalanan? Siapa boleh bagi idea? Hidup ini perlumbaan? Perlumbaan macam ni. Ataupun journey, competition ataupun journey. Hidup kita ini. Jadi competition apa caranya? Journey apa caranya? Itu yang kita cuba kongsi hari ini. Good of the day bersama dengan Atuk. Haji Mat Atuk TV. Terima kasih kepada rakan-rakan daripada Malaysia, Sabah, Sarawak. Rakan-rakan Sabah. Daripada utara, Penang. Daripada selatan, Johor, ada semua. Dan terima kasih kepada rakan-rakan dan sahabat-sahabat di Indonesia, apa khabar? Di Brunei, apa khabar? Singapura, kamu, apa khabar? Ya, Alif. Assalamualaikum, Tok. Wah, makin maju. Wah, terima kasih. Komen daripada rakan-rakan. Improve lah sikit-sikit. Kan duk tengok ya, mana sama je. Improve sikit. Terima kasih banyak join ya, Tok. Terima kasih kerana sudi join ya, Tok. Ya, Muhammad Firdaus. Assalamualaikum, Tok. Waalaikumsalam. Ahmad join. Terima kasih. Terlepas banyak naik ke atas ni. Terlepas banyak. Terima kasih banyak. Good of the day bersama dengan Tok hari ini. Sema pagi ini. Hidup ini journey ataupun competition. Siti join. Terima kasih. Terima kasih kerana sudi join Tok semua. Assalamualaikum. Rosnani, apa khabar? Assalamualaikum, Tok. Dan rakan-rakan semua. Salam duha. Rindu kepada Ramadan. Rindu kepada Ramadan, mencari Lailatul Qadar. Mencari 1000 bulan, bro. Bukan sikit. 1000 bulan sekali dapat. Alhamdulillah. Sebelum kita bicara lebih jauh mengenai hidup ini adalah perjalanan ataupun adakah sebagai pertandingan, persaingan. Sebelum pada itu, Atuk nak kongsi sedikit persiapan kita untuk amal ibadat di bulan Ramadan. Sedikit saja. 3 perkara yang kita harus fokus dalam bulan Ramadan. 3 perkara. Ya, Rahmat Kera, apa khabar? Assalamualaikum, bang. Dan semua ahli sahabat. Salli wa sallam ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Maulana Muhammad. Allahu Akbar. Ya. Rasulullah ni adalah perjalanan menuju akhirat dan perjuangan untuk bertakwa. Wah, hebat tu. Terima kasih. Abdul Latif, terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Atuk nak kongsi sedikit persiapan kita untuk bulan Ramadan. Pertama sekali kita mesti pasang niat bulan Ramadan, insya-Allah kalau diberikan panjang umur kita berjumpa sekali lagi, kita mesti berazam untuk tingkatkan amal ibadah. Itu kena minta ya Allah ya Tuhanku, tingkatkanlah, rajinkanlah diriku untuk beribadat kepadamu. Sekurang-kurang 3 perkara. Dalam 3 perkara, ramai ulama berpendapat bahawa amalkan 3 perkara ini. Amalkan. Tok nak tanya, ya Rahmat, ada orang copy paste komen saya buat masuk konten video yang tak sesuai dengan saya. Kalau dia buat tu kita tak boleh buat apa lah. Sebab yang copy paste kita tu dah okey dah. Kita punya video tu dah positif. Dah baik, contoh macam begitu.
Dia letak tempat lain tu kita tak bersabit dengan kita lah. Tapi kalau mudaratkan kita, kau boleh Rahmat kena nafikan. Maksudnya lain apa semua. Kalau ada peluang lah, ada peluang. Sebab itu kita dalam soal upload ni kita upload yang baik-baik. Itu yang selamat. Itu yang selamat. InsyaAllah. Terima kasih. Terima kasih. Apakah amalan dalam bulan Ramadan yang perlu kita tingkatkan? Pertama sekali dalam soal solat. Solat atuk memang tak tinggal lah. Sebab solat ini perkara paling penting sekali. Pertama sekali solat. Solat wajib kita. Kita lebih faham maknanya. Kita lebih tertib. Kita lebih khusyuk. Itu yang pertama yang kita kena ingat. Solat paling penting sekali. Solat paling penting sekali. Dan yang kedua ataupun perkara yang kedua ialah solat sunat. Kalau sebelum pada ni kita kurang solat sunat, maka dalam bulan Ramadan kena buat solat sunat. Itu tingkatkan. Itulah tu komen saya dalam video lain, tapi dia copyright komen saya tu dalam video usul fitnah. Oh, tak boleh lah macam tu. Kena nafikan lah. Kena nafikan. Okey, jadi pertama sekali berkaitan dengan sunat, dengan solat. Solat sunat. Solat sunat. Solat sunat ini kita kena perbanyakkan. Jadi yang baiknya kita buat sekarang. Warm up sekarang. Ya Noliza, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita warm up sekarang. Buatkan solat sunat daripada sekarang. Solat sunat yang paling penting sekali ialah qabliyah ba'diyah, iaitu 12 rakaat. Solat iringan di antara solat wajib. Dan solat mutlak sebelum waktu asar dia tak ada qabliyah ba'diyah, tapi dia ada solat mutlak buat di situ. Jadi ada ia saham akhirat saya kelak. Tidak ada, sebab itu perbuatan orang. Itu orang buat. InsyaAllah tak ada bersangkut paut. Tak ada bersangkut paut. You boleh nafikan, you boleh copy paste ataupun you boleh print screen. Yang dia buat tu you post balik dalam you punya wall. Kata ini adalah orang dah fitnahkan saya macam tu. Sekarang boleh print screen kan? Print screen je lah. Tajuk apa pagi ni? Ya, Noliza. Hidup ini, adakah hidup ini sebuah perjalanan ataupun sebuah pertandingan? Sebuah perjalanan ataupun sebuah pertandingan. Mutlak. Sunat mutlak, solat mutlak 4 rakaat sebelum asar. Jadi perbanyakkan solat sunat. Kalau sebelum pada ini kita tak pernah solat sunat, contoh dalam bulan Ramadan kita mulai solat sunat. Kau boleh buat mulai sekarang. Kita ada berapa hari lagi? Seminggu lagi. Kalau boleh buat melalui sekarang, supaya kita membiasakan diri kita buat solat sunat. Sebab dalam bulan Ramadan ni banyak masa free. Orang kerja office pun free, orang bisnes pun free, banyak masa free sikit. Sebab masa makan-makan dia tak ada kan siang. Macam itulah. Jadi sarana yang pertama ialah tambahkan solat-solat sunat. Okey, yang kedua, jadikan rakan Al-Quran. Rakan Al-Quran. Bagi siapa yang tak hafal, tak boleh ingat atau tak boleh baca keseluruhan Al-Quran, cari surah-surah pendek, hafal, ingatkan surah-surah pendek. Inna a'tayna, surah pendek. Al-Ikhlas, Qul a'udzu birabbin nas, itu surah-surah pendek. Boleh amalkan. Ya Rasulullah ni kalau banyak tinggal solat, banyak solat sunat ke ganti. Ada ulama kata kalau kita tinggal dulu dengan sengaja, maka kita mohon ampun dengan Allah, tak perlu ganti. Kalau sengaja, kerana kita jahil kan. Tapi kalau tak ada, ulama kata beriringan, ganti jarang-jarang, buat sunat jarang-jarang. Macam tu lah, selang-seli. Dua-dua kuat, dua-dua pendapat itu kuat. Atuk dah dengar ramai penceramah daripada ulama-ulama besar. Memang dia kata kecuali solat ganti ni macam ni, kita terlupa ataupun kita terbangun dari tidur, tertidur ke apa, itu baru solat ganti, baru qada. Tapi kalau masa you jahil dulu, you tak nampak benda tu penting, benda tak nampak kan, itu dosa dengan Allah lah. Dosa dengan Allah. Itu satu pendapat. Satu pendapat lagi dia kata kau kena qada dulu, tak boleh buat solat sunat. Satu pendapat lagi kata kita boleh buat selang-seli. Yang sunat teruskan, yang qada pun buat juga. Macam tu lah. Boleh
Orang senang ni boleh buat macam tu. Ha. No Liza, puasa macam tak lama tak terasa sebulan dah habis. Belum sampai lagi masa. Jadi amalan dalam bulan Ramadan tingkatkan sikit. Pertama sekali solat wajib dan perbanyakkan solat sunat. Sebab yang paling penting sekali buat solat tahajud. Rugi orang tak buat solat tahajud sebab you bangun sahur. Jadi sebelum sahur buat solat tahajud dulu. Buat dua pun okey. Terima kasih Tok. Sama-sama Rosni. Yang penting buat. Qada pun buat, solat sunat pun buat. Yang penting buat. Rosni ni buat. Tak buat. Jadi baru selamat insya-Allah. Amin. Dan yang kedua iaitu dekatkan diri kita dengan Al-Quran. Kita boleh mendalami makna-makna dalam Al-Quran. Qul huwallahu ahad. Allah tu satu. Kita mendalami ataupun mendalami makna-makna dalam surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang pemurah dan penyayang. Supaya kita boleh hafal benda tu. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Ini adalah amalan-amalan yang mendapat pahala yang besar dalam bulan Ramadan. Itu sudah mendalami Al-Quran. Sehingga ada ulama kata, siapa yang selalu membaca Al-Quran dalam bulan Ramadan ni, dia itu keluarga Allah. Keluarga. Sebab kita baca Al-Quran itu kamal Allah. Al-Quran itu kata-kata Allah. Jadi apabila kita baca, kita mendekati Allah. Kita bersama dengan Allah SWT. Walaupun surah pendek, bacalah. Daripada tak baca, semua Al-Quran itu sama saja. Panjang dan pendek. Kalau baca semua lagi bagus. Kalau tak boleh, jangan tak baca. Itu bezanya kita orang beramal yang tidak ni. Dah lah kita dah tahu banyak. Kita tak buat pula. Tak baca pula. Kalau tahu, kita hanya pandai, kita hanya ingat Al-Fatihah saja. Baca Al-Fatihah lah. 100 kali ke 1000 kali ke 1 hari. Macam tu lah. Ya Suzan. Assalamualaikum tu. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dan yang ketiga, tadi solat, kedua Al-Quran, amalan bulan Ramadan. Ni tambahan. Belum masuk tajuk lagi ni. Belum. Yang ketiga ialah mulai bersedekah. Dan yang paling afdal ialah menyediakan makan dan minum kepada orang yang berpuasa. Termasuk menyediakan makan minum kepada suami. Termasuk menyediakan makan dan minum kepada anak-anak. Jadi jangan merungut. Isteri-isteri jangan merungut. Kalau merungut habis tak dapat pahala. Sebab pahala orang yang menyediakan makanan kepada orang yang berpuasa ini, pahala orang yang dia dapat adalah sama dengan pahala orang yang berpuasa. Tak kurang sedikit pun. Jadi kalau menyediakan kepada suami, dapat. Isteri dapat pahala. Tapi jangan berungut lah. Dah kita balik kerja penat. Suruh beli tu tak beli. Suruh buat ni tak buat. Allah berungut. Habis. Ya, Ahmad. Assalamualaikum tu Haji. Waalaikumsalam. Apa khabar? Saya tak ada suami tu. Tak ada suami. Masakkan anak-anak. Masakkan untuk mak. Masakkan untuk siapa saja. Ataupun beli makanan, bawa hantar ke masjid. Ataupun beli air mineral, letak di masjid. Berkotak-kotak air mineral kan. So dia nak buka puasa, dia ambil lah. Itu pun satu cara. Itu satu. Jadi 3 amalan di bulan Ramadan. Pertama, mulai perbanyakkan solat-solat sunat. Yang kedua, mendekati Al-Quran, sama ada membaca, menghafal atau membaca makna-makna dia. Membaca itu sudah mendekati Al-Quran. Ini yang dituntut. Dia disarankan oleh Rasulullah SAW. 3 perkara. Dan yang ketiga ialah infak ataupun memberi orang makan ataupun bersedekah. Setiap hari sikit tak apa. Walaupun sebiji kurma pun tak apa. Sebiji kurma pun tak apa. Jadi kita buat 3 perkara. Jangan lupa insya-Allah. Atuk pun akan buat 3 perkara ni. Tapi kalau orang dah selalu buat, benda tu dah jadi biasa. Dia sambung. Nah, kita kena ingat, pahala sunat dalam bulan Ramadan jika diamalkan dapat pahala wajib. Solat sunat kalau bukan bulan Ramadan dapat pahala sunat. Tapi solat sunat jika dibuat bulan Ramadan dapat pahala wajib. Besar tu. Jadi kalau pahala wajib lagilah tinggi.
Lagi tinggi. Jadi itu yang penting. Yang penting. Ingat, kita kena smart solat. Smart solat, smart ibadat, kena smart. Bagaimana nak melipat gandakan pahala kita. Jadi bulan Ramadan, perbanyakkan buat sunat. Maka kita akan mendapat pahala wajib yang banyak. Sibuk dengan urusan rumah pagi ni, baru dapat join live ni. Wah, baguslah. Kita sibukkan diri. Exercise. Exercise. Ya, Wan. Salam, Tok. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Tok. Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi perbanyakkan amalan-amalan sunat. Sunat dalam bulan Ramadan kerana dapat wajib. Sebab amalan wajib you tak boleh tambah dah. Solat Zuhur 4 rakaat ni tak boleh buat 8, tak boleh. Tapi solat iringan boleh. 4 sebelum Zuhur, 4 sebelah Zuhur. Boleh. Tapi kerja ganjarannya adalah pahala wajib. Besar tu. Besar. Lagi kerja ni Atuk. Cuma lihat Atuk saja. Kerja. Okey. Kerja. Jangan tak kerja. Okey, itulah 3 perkara pesanan Atuk. Kalau boleh kita amalkan mulai sekarang. Mulai sekarang sebab kita melatihkan diri kita supaya kita boleh menyahut Ramadan ini dengan persiapan. Persiapan yang lebih selesa. Lebih siapa. Ya, Rosna. Paling sabang dia paling senang sediakan air mineral dan sejadah berbuka puasa ke masjid. Pun boleh buat apa yang boleh. Beli selipar boleh. Selipar, terompah selipar tu baru RM2 satu. Beli 10 letak di masjid. Pahala besar. Selagi dipakai digunakan, selipar boleh. Boleh. Selipar. Janganlah potong pula selipar tu, potong. Tak payahlah, takut hilang. Tak apa. Tawakal tu Allah. You letak je. Kadang-kadang orang emergency daripada dia berjalan kaki, kaki dia luka apa semua. Mungkin dia untuk sementara dia nak pakai, kemudian dia nak hantar balik. Macam itulah. Jadi 3 perkara bersiap sedia daripada sekarang untuk kita menyahut bulan Ramadan. 1000 bulan bro, bukan sikit. Bukan sikit. Dapat 1000 bulan. Jadi amalannya pertama, banyakkan solat sunat. Siapa-siapa nak tanya mengenai solat sunat, boleh tanya. Kemudian yang kedua, mendekati Al-Quran. Peluk kuat-kuat Al-Quran. Sama ada kita baca, kita hafal, kita amal, ataupun kita kaji makna-makna dia. Jadi mendekati Al-Quran. Dan yang ketiga ialah sedekah. Infak di jalan Allah. Kau ada day hari ini. Sama-sama pagi hari ini bersama dengan Atuk. Iaitu hidup ini adakah perjalanan ataupun pertandingan. Hidup ini perjalanan atau pertandingan. Ada 2 pendapat yang mengatakan, ada yang kata hidup ini pertandingan. Kita bertanding. Kita boleh kalah. Dan ada juga perjalanan. Kalau perjalanan is a journey. Journey kita mesti teruskan walaupun apa saja yang kita hadapi. Apa yang dikatakan hidup ini umpama perlumbaan dan juga pertandingan. Yang lambat akan ketinggalan, yang lemah akan kalah. Yang lambat akan ketinggalan, yang lemah akan kalah. Kita selalu dengar pendapat itu. Kita selalu dengar pendapat seperti itu. Tapi apa yang harus kita mengambil perhatian ialah dari segi bagaimana kita menggunakan nikmat-nikmat yang Allah beri kepada kita. Di situ yang dikaitkan dengan pertandingan. Contoh masa 24 jam. Masa terus berlalu macam air sungai mengalir. Sama ada kita guna masa, kita tak guna masa, masa tetap berlalu. Kalau kita tidak bijak menggunakan masa, maka masa itu akan berlalu begitu sahaja. Itu yang dikatakan pertandingan. Kita bertanding melawan dengan masa. Melata. Jadi bagaimana kita nak menang jika kita berlawan dengan masa? Bagaimana nak menang? Bagaimana nak menang? Pertama sekali, kita jadualkan soal kehidupan kita dengan masa. Ya Wan, harap harga barang turun pada bulan Ramadan, tapi amalan jangan makin turun. Betul sekali. Mustahil harga barang turun bulan Ramadan. Kalau tidak Ramadan pun naik, setiap kali Ramadan kan naik. Pertandingan dan mencari takwa. Cantik. Cantik. Hidup ini adalah persahabatan, Osman. Ya. Persahabatan dengan kematian. Amat dekat.
Hidup dengan mati ni adik-beradik. Hidup dulu baru mati. Bukan mati dulu baru hidup. Berarti dulu. Jadi satu kita kita bertanding dengan masa. Masa kita. Kalau kita tak hiraukan masa akan potong kita. Masa akan potong. Jadi semasa kita melakukan sesuatu itu, biasanya kita teruskan. Teruskan usaha-usaha kita dengan saranan dan jadual yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Solat 5 waktu itu wajib dan memang itu disarankan. Disarankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita kekal. Kita kekal mempertahankan menggunakan waktu itu. Menggunakan waktu dengan baik. Ada orang merancang hidup dia. Bagus merancangkan hidup. Pada usia 25 tahun. Sudah ada sekurang-kurang ijazah. Merancang masa hidup dia. Masa hidup. Dia merancang. Pada usia 30 tahun. Sudah ada rumah sendiri. Pada usia 28 tahun. Ada kereta sendiri. Pada usia 30 tahun. Kahwin. Kahwin. Usia 35 ada anak 5. Oh, tahu. Macam tu. Ada juga. Boleh kita buat macam tu. Perjalanan hidup kita. Jadi sungguh hidup adalah perjalanan. Hidup is a journey, perjalanan. Kita mesti teruskan. Maka kita tidak perlu membandingkan. Membandingkan di antara kita dengan orang lain. Ada orang berpendapat kerana perlumbaan bermula di garis yang sama. Satu permulaan bermula di garis yang sama dan berakhir di garis yang sama. Tetapi dalam kehidupan kita bermula di garis yang tidak sama. Dalam situasi yang tidak sama. Ada yang dilahirkan dalam istana. Ada yang dilahirkan dalam rumah buruk saja di kampung. Ada dilahirkan dalam educated family. Ada dilahirkan dalam buta huruf family. Jadi pertandingan kita tidak sama di situ. Tidak sama. Sebab itu yang dikatakan jenis. Tapi besarnya hikmah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah tidak meletakkan di mana kamu lahir maka membuatkan kamu akan lebih berjaya. Allah tidak menjanjikan seperti itu. Sebab itu iman tidak boleh diwarisi. Kita jangan meletakkan jika kita lahir dalam keluarga yang miskin, maka mustahil kita boleh jadi orang yang berjaya. Itu bukan syarat. Inilah sebuah kehidupan yang adil yang telah dibentuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bandingkan kalau kita lahir dalam keluarga yang buta huruf. Buta huruf. Macam Atuk pun keluarga buta huruf. Buta huruf. Tapi arwah mak adalah guru Al-Quran. Guru Al-Quran. Guru Al-Quran. Dan kita lihat bagaimana pencapaian yang mereka boleh capai. Jadi di mana kita lahir itu tidak penting, tapi bermula kita lahir itu satu permulaan yang sama. Ya Osman, tu. Ya, tu masa sekolah dulu ada mata pelajaran kemahiran hidup. Bagaimana pula dengan kemahiran mati? Mati kena mahir ke? Tak payah mahir lah mati ni. Dia datang je. Kemahiran mati. Tapi pengisian kematian. Itu yang bahaya Osman. Assalamualaikum Zainab. Apa khabar tu? Salam pagi. Salam selalu. Dalam sebuah kehidupan kita ini, perjalanan kita itu mesti mengikut acuan seperti mana yang dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis. Ini kita kena pegang. Ramai orang yang tidak nak mengikut acuan ini. Apabila tidak mengikut acuan Al-Quran dan hadis, maka rosaklah hari di pada mahsyar nanti. Rosak kita. Rosak. Jangan lari daripada acuan Al-Quran dan hadis. Ya Wan. Amat rasa tenang seperti Allah ada bersama ketika di Qiyamul Lail pada malam Ramadan. Besar sekali. Qiyamul Lail bila-bila masa boleh. Jangan tunggu Ramadan. Jangan tunggu Ramadan. Ramadan ni memperlamakan lagi Qiyamul Lail. Itu hari-hari biasa pun kena Qiyamul Lail. Macam kita kata sedekah dan infak. Jangan tunggu bulan Ramadan. Betul lah bulan Ramadan itu habuan pahalanya lebih berlipat ganda. Tapi bulan Ramadan ini bukan bulan hanya setakat nak menambahkan ibadat, nak menambahkan sedekah sebagainya, tapi tambahan lagi. Buat mata tak apa tu.
Jangan buta hati. Buta mata tak apa. Jangan buta hati. Itu yang menakutkan kita. Itu yang menakutkan kita. Ya, John. John Pilot. John, apa khabar? Assalamualaikum tu. Waalaikumsalam. Lama tak nampak, John. Dan sahabat-sahabat, lama kita tak jumpa. Itulah. Alhamdulillah, jumpa juga hari ni. Jumpa. Kalau John teringat kepada Atuk, John boleh visit YouTube Atuk. Haji Mat Atuk. Pergi subscribe di sana lah. Mana rakan-rakan yang belum subscribe, boleh subscribe YouTube Atuk. Sebab video ini Atuk akan upload. Atuk akan upload di YouTube. Jadi, buat bicara kita yang Atuk sebut nama John. Nanti John boleh dengar nama John di YouTube. Kalau John subscribe dan John boleh pilih lah tajuk-tajuk yang sesuai. Ada dua contoh video yang selalu Atuk upload. Iaitu maksudnya live. Kalau Atuk tulis perkataan di belakang live, bermakna itu video panjang. 1 jam mungkin. Kalau tak ada belakang tajuk, tak ada live, berarti itu hanyalah 1 minit punya video. Video yang pendek. Perjalanan itu rancang dengan ilmu dan iman. Ya Rasul, benar sekali. Benar sekali. Kebodohan itu hanya boleh diubati dengan ilmu. Kebodohan kita itu hanya boleh diubati dengan ilmu. Itu penting. Sebab tu ilmu kena cari. Teruskan berjalan dan hargailah setiap kemajuan yang kita capai. Hapuskan segala gusar yang ada. Kerana rezeki tidak akan pernah bertukar dan pasti sampai tepat pada waktunya. Jadi kita kena berusaha bersungguh-sungguh. Berusaha. Jadi amalan yang paling penting, amalan dalam soal, ibadah solat. Itu yang paling penting. Itu paling penting. Quote of the day hari ini, perjalanan kita itu adalah perlumbaan ataupun pertandingan. Perlumbaan. Kalau dari segi perlumbaan, kalau kita ada harta, kalau kita ada wang, jangan kedekut nak sedekah. Sebab kalau kau tidak sedekah, satu hari duit itu habis, baru kau niat nak sedekah. Jadi nak sedekah apa lagi, duit dah habis. Contoh macam itu. Jadi nak sedekah, mesti masa ada duit. Mesti ada duit, ada wang. Kota Baru hujan. Sekarang hujan Kota Baru. Kita sembang jugalah. Kita hujan. Jadi hidup kita ini adalah sebuah perjalanan dan bukan pertandingan. Perjalanan. Kita bukan bertanding dengan siapa-siapa. Tidak ada. Lagipun di pada mahsyar nanti, kita tidak akan dibanding dengan orang lain. Tidak ada. Di pada mahsyar nanti tidak ada kes perbandingan A dengan B. Tidak ada. Tapi di pada mahsyar nanti akan ada ialah apa yang kita buat kepada orang. Apa yang kita buat kepada insan lain. Itu akan ditanya di pada mahsyar. Tapi apa orang lain buat kepada kita, dia tak tanya kita. Allah tidak tanya kita. Malaikat tidak tanya kita. Apa orang lain buat kepada kau di dunia. Siapa tipu kau. Tak ada tanya. Soalan itu tak ada. Tapi ada kalau kau tipu orang, itu ada. Itu ada. Tapi orang yang tipu kita itu akan kena. Ya Wan, harap Kementerian Pelajaran merangka takwin cuti persekolahan pada bulan Ramadan. Cuti. Bulan Ramadan. Cuti. Hari ini cucu atuk seorang pergi daftar darjah 1. Darjah 1. Mama dia buat pergi. Jadi hidup ini adalah sebuah perjalanan. Bukan sebuah pertandingan. Pertandingan. Kadang-kadang jadi pertandingan. Kalau waktu 24 jam, kita kena lawan waktu supaya kita penuhi waktu kita. Jangan buang waktu. Jangan kalah dengan waktu. Satu. Jika kita ada harta, bersedekahlah sekarang. Jangan tunggu harta habis. Jika kita masih ada umur, kita bertanding dengan usia kita. Adakah aku masih ada usia besok? Besok adakah aku masih ada usia? Belum tentu. Jadi buat ibadat sekarang. Berarti kita berlumba dengan usia kita. Kita berlumba dengan usia kita. Jangan sedap. Tak apalah, muda lagi. Besok ada lagi. Siapa tahu? Tak ada orang. Itu ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita berlumba dengan usia. Berlumba dengan sihat. Jangan tunggu sakit baru nak beribadat. Berarti kita berlumba dengan sihat. Kita berlumba dengan kita sihat. Kita lakukan perkara-perkara yang sihat. Hujan semakin lebat. Jadi kita berlumba dengan sihat. Jangan tunggu sakit bro, baru nak pergi masjid. Jangan tunggu sakit, baru nak solat. Jangan tunggu sakit, baru nak tahajud dan sebagainya. Jadi itu
kita berlumba dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sama juga dengan isteri. Isteri tersayang. Curahlah kasih sayang kepada isteri sementara dia ada. Kalau dia dah tak ada, kahwin lain. Kalau dia tak ada, mana lagi? Begitu juga anak-anak. Begitu juga anak-anak dengan ibu bapa. Kasih sayang kepada ibu bapa. Jangan tolak bandingnya. Gunakan sekarang. Guna. Sebab setelah ibu bapa tak ada, maka sudah hilang sebuah permata untuk anak-anak. Ya Rosnani, cadangan yang baik supaya bulan Ramadan sekolah cuti. Panjang bulan Ramadan. Separuh hari. Separuh hari. Yang tak tahannya sekolah je cuti. Gaji cikgu tak cuti. Gaji cikgu tak cuti, sekolah je cuti. Jadi itulah, kita terpaksa bersaing. Hujan lebat. Rumah tu ni bisa sikit. Bisa sikit. Boleh dengar atau tidak? Boleh dengar. Jadi hidup adalah satu perjalanan, bukan satu perlombaan. Perjalanan itu jenis. Selagi hidup, kita mesti teruskan dengan amal ibadat. Amal ibadat. Setiap rezeki yang dapat, ada hak orang lain. Setiap pangkat yang kita naik, ada amanah tambahan yang kita perlu lakukan. Setiap kesihatan yang kita alami, yang kita dapat, maka ada hak untuk kita melakukan sesuatu yang lebih baik, lebih hebat lagi. Itulah yang dikatakan satu perlombaan. Satu perlombaan. Jadi kita tidak perlu kecewa di mana kita lahir. Kita tidak perlu bangga di mana kita lahir. Tidak perlu. Sebab kelahiran kita itu adalah ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan merupakan satu perkara yang besar. Sebab yang penting kepada kita bukan dunia. Tapi kebanyakan orang membicarakan mengenai dunia. Untunglah kau lahir dalam istana. Itu dunia, bro. Rugilah kau lahir di rumah buruk. Itu dunia, bro. Di sisi Allah itu tidak kira. Tidak kira. Di sisi Allah tidak kira. Akhirat nanti yang dikira ialah takwa. Akhirat nanti yang dikira ialah ibadah. Akhirat nanti ialah kebaikan kita. Akhirat nanti ialah pekerti kita. Amalan-amalan yang kita lakukan. Amalan baik dengan orang tua. Itu yang disemak. Di mana kau lahir tidak disemak. Kenapa kau lahir dalam keluarga miskin? Tidak ditanya oleh Allah SWT. Dan tidak ada advantage. Walaupun kau lahir dalam istana, tidak ada advantage. Kalau kau tak boleh jawab, buka, engkau akan kena juga. Kalau kau tak solat, kau neraka juga. Jadi itu membezakan. Sebab solat tak payah bayar. Solat tak payah bayar. Tak payah bayar. Solat is free. Solat is free. No cost. You boleh perform solat. Jadi bagi orang yang tak solat, dia kata saya miskin, tak solat. Tak betul. Tak betul. Bagi orang kaya, orang berpangkat, dia kata saya sibuk, tak sempat nak solat. Pun tak betul. Tak betul. Tak betul. Jadi peluang untuk masuk syurga ni sama. You miskin ke, you buta huruf ke, you kaya ke, berpangkat ke, siapa pun peluang untuk masuk syurga itulah sama. Begitu juga peluang untuk masuk neraka. Masuk neraka pun sama. Engkau orang miskin, kau buat jahat, neraka, bro. Engkau orang kaya, kau buat jahat, neraka, bro. Neraka juga. Neraka juga. Jadi kaya dan miskin itu bukan merupakan kayu ukur untuk menentukan di mana kita. Ya John. Rezeki Allah bertaburan di setiap bumi yang kita pijak. Amin. Istiqamah. Hak Allah selagi kita hidup. Amin. Rezeki milik Allah. Rezeki boleh Allah beri kepada siapa saja. Kalau kita baca Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah itu pemurah. Pemurah. Kepada orang kafir pun Allah beri rezeki. Jangan kata orang kafir dapat rezeki bukan daripada Allah. No. Itu tetap daripada Allah. Orang kafir kaya, negara orang kafir kaya, semua itu daripada Allah. Daripada Allah. Rezeki milik Allah. Tetapi mereka tidak mendapat kasih sayang. Mereka tidak dapat Ar-Rahim daripada Allah. Jadi sebab itu kita jangan deki orang bukan Islam kaya. Kita jangan deki negara orang bukan Islam. Negara yang power. Jangan deki. Tak payah deki. Sebab mereka tidak disayangi oleh Allah SWT. Kita ni. Kita walaupun dapat sedikit, tapi itu halal. Walaupun dapat sedikit, tapi itu tidak menyayai orang lain.
Itu yang penting kepada kita. Kau ada day hari ini. Hidup kita ini kadang-kadang persaingan, kadang-kadang perjalanan. Persaingan, kita bersaing dengan waktu. Persaingan, kita bersaing dengan usia. Takkanlah umur 70 tahun tak nak solat lagi, contoh. Dan yang terbaik umur 10 tahun dah mulai solat, contoh. Contoh macam tu. Takkanlah apa ni, umur dah 60 lebih, masih lagi tidak ingin berubah, contoh. Kita lihat bagaimana persamaan umur wafat. Rasulullah wafat umur 63. Saidina Abu Bakar juga wafat umur 63. 63. Dan Saidina Umar juga wafat umur 63, bro. 63. Saidina Umar memeluk agama Islam masuk umur 27 tahun. Umur dia 27 tahun. Dan Saidina Abu Bakar ini adalah orang lelaki dewasa yang pertama memeluk Islam selain daripada Khadijah. Khadijah adalah manusia yang pertama di atas muka bumi yang memeluk agama Islam. Iaitu isteri Rasulullah. Dia orang yang pertama. Pemuda yang pertama memeluk agama Islam, Saidina Ali. Menantu Rasulullah. Menantu Rasulullah. Suami kepada ibu syurga, Fatimah. Hebat Saidina Ali. Saidina Abu Bakar ialah orang dewasa yang pertama memeluk agama Islam dan meninggal atau wafat pada usia 63. Jadi mereka ini dalam kubur dalam satu kamar. Kubur satu kamar. Rasulullah 63, Abu Bakar 63, Saidina Umar 63. Kita harus ingat siapa Saidina Abu Bakar dan siapa Saidina Umar di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita harus ingat Saidina Abu Bakar ini adalah pak mertua Rasulullah. Pak mertua ni setara dengan bapa kedudukannya. Sama juga ibu mertua. Aisyah anak Saidina Abu Bakar kahwin dengan Rasulullah, maka Abu Bakar, Saidina Abu Bakar menjadi bapa kepada Rasulullah. Begitu juga Saidina Umar. Saidina Umar, anak Saidina Umar kahwin dengan Rasulullah, maka Saidina Umar adalah bapa kepada Rasulullah. Jadi dua bapa mertua berada dalam kamar makam yang sama. Allahu Akbar. Itulah hebatnya manusia. Manusia ini. Manusia kekasih Allah. Manusia kekasih Allah. Call of the day hari ini, sembang-sembang pagi hari ini bersama dengan Atok. Bual bicara hari ini, hidup ini perlombaan ataupun ialah satu journey. Satu journey. Jadi sepulang kepada kita nak pakai kata journey ke atau perlombaan. Perlombaan pun boleh, journey pun boleh. Tapi pengakhirannya ialah syurga. Itu yang kita nak. Ya Wan, ada sebahagian isteri tak menyerahkan harta faraid, arwah suami kepada anak-anak. Oh, itu bahaya. Itu bahaya, dosa besar. Jangan buat benda-benda macam tu. Jangan buat. Makan harta anak yatim haram. Allahu Akbar. Haram, bro. Ibadat tak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Berat, bro. Berat. Sebab itu kita kena ikut faraid. Kita kena bagi elok-elok. Bagi elok-elok. Jangan ikut. Nauzubillah min zalik. Kesianlah dia. Kau boleh nasihatkan. Nasihatkan isteri itu supaya jangan buat benda ni. Ini benda ni semua sementara je. Semua sementara. Sampai masa semua kita ke liang lahat. Sampai masa kita semua ke liang lahat. Itu kita petik. Kau day hari ini, sembang-sembang pagi bersama dengan Atuk hari ini. Kita sembang-sembang pagi. Perlombaan atau perjalanan. Kita lihat bagaimana kita berlumba dengan pahala. Berlumba dengan pahala. Bagaimana Saidina Osman sentiasa mendapat pahala hasil daripada membukukan Al-Quran. Sebab tu Al-Quran Utsmani ini disusun dan dibukukan oleh Saidina Utsman. Sampai sekarang kita boleh baca. Asalnya Al-Quran ini hanyalah dalam kepala, wahyu. Asalnya zaman Rasulullah tidak dibukukan. Zaman Saidina Abu Bakar ditulis di tulang pelepas tamat. Tapi zaman Saidina Utsman mereka telah bukukan. Pahala sehingga kiamat. Allahu Akbar. Begitu juga Saidina Utsman membeli perigi besar dan sedekah. Orang yang selagi orang minum air daripada pergi itu mendapat pahala. Jadi kita juga apabila kita nak beribadat, kita cuba melakukan ibadat yang akan mendapat pahala berpanjangan.
Sebab matinya anak Adam itu, yang pergi ke kubur tiga. Tiga perkara akan pergi ke kubur. Harta pergi, balik. Family pergi, balik. Amal juga pergi, tapi tak balik. Amal bersama kita. Sebab itu Atuk sarankan tadi, siapa yang beli selipar letak di masjid, maka selagi selipar itu ada di masjid, maka pahala kita akan dapat. Pahala kita. Sedangkan satu selipar tu hanya RM2 saja. RM2 saja. Jadi itulah beza. Begitu juga kita sedekah kepada masjid, sentiasa kita dapat. Sentiasa kita dapat. Begitu juga kita sedekah kepada pelajar-pelajar miskin yang nak menuntut ilmu. Dia boleh pergi sekolah, dia boleh bayar yuran apa semua, kita yang menanggung. Maka dia berjaya nanti. Ataupun dia tak berjaya pun, pencapaian dalam memperoleh ilmu itu kita akan mendapat pahala sepanjang masa selagi dia hidup. Sebab itu dalam beribadat kita kena smart. Kita kena ada caranya, kita kena ada ilmu supaya kita boleh mendapat ilmu sepanjang masa. Begitu juga mengajar orang membaca Al-Quran. Sebab itu anak cucu kita ajarlah sendiri supaya baca surah Al-Fatihah. Ajar sendiri sebab surah Al-Fatihah ini akan dibaca 17 kali satu hari sehingga dia mati. Bayangkan setiap kali dia baca Al-Fatihah, dia dapat pahala. Rasulullah orang yang pertama mengajar manusia membaca Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah lah orang yang pertama mengajar manusia surah Al-Fatihah. You bayangkan surah Al-Fatihah berapa bilion manusia baca setiap hari dan pahala sampai kepada Rasulullah. You bayangkan sebuah Al-Quran disampai melalui Jibril, kalamullah disampai kepada Rasulullah dan Rasulullah sampaikan kepada kita. Bayangkan setiap huruf yang kita baca, pahala sampai kepada Rasulullah. Sebab itu guru-guru Al-Quran akan mendapat pahala sepanjang masa. Guru-guru Al-Quran ataupun guru-guru dalam bidang lain, belajar ilmu, belajar kemahiran, belajar baiki motor apa semua. Selagi dia pandai baiki motor, terus baiki motor, maka dia akan mendapat ganjaran pahala. Ini yang dikatakan hidup itu adalah pertandingan ataupun sebagai journey. Sebagai journey perjalanan kita. Jadi dua-dua boleh pakai. Dua-dua boleh. Jadi kita beribadah mesti smart. Kalau kita solat Zuhur, selepas habis sunat solat Zuhur, maka selesai. Sebab itu sedekah tidak pernah diwajibkan, tapi pahala sedekah. Ada pintu syurga untuk sedekah. Orang yang sentiasa sedekah. Sebab sedekah ini menguji keimanan. Menguji keimanan kita, menguji perangai kita. Sedekah walaupun RM1 kita bersedekah. Kita bersedekah. Jadi sedekah tidak masuk dalam 5 rukun Islam. Kalau solat masuk. Tak solat dosa besar. Puasa masuk. Tak puasa dosa besar. Menunaikan haji masuk. Tak layak tak apa, tapi kalau layak kena pergi haji. Zakat masuk. Kalau duit tak layak tak apa. Jadi ini termasuk, tapi sedekah tak termasuk. Tak masuk dalam 5 rukun Islam. Tapi pahala sedekah besar. Besar, sebab itulah dalam bulan Ramadan ini kita perbanyakkan mendekati Al-Quran. Mendekati. Bagi orang yang tak boleh baca sepenuhnya, baca faham makna. Bagi orang boleh baca pelan-pelan, teruskan baca. Mendekati Al-Quran. Ya Rahman. Bukan apa yang saya takut orang yang edit tu takut dia tanggung dosa sampai kiamat. Tu dia kena tanggung lah. Nak buat macam mana? Kalau you boleh tegur, UPM dia. UPM dia menyatakan supaya dia delete. Minta dia delete. Yang tu. Ya John. Assalamualaikum dan sahabat-sahabat. Saya nak keluar dulu sebab nak sambung kerja. Silakan. Terima kasih John. John, kalau ada masa tolong subscribe YouTube Atuk. Boleh dengar boleh tengok video-video di sana. Haji Mat Atuk. Terima kasih banyak kerana sudi bersama dengan Atuk hari ini. Hidup bukan pertandingan. Itu satu maksud. Terlalu banyak perbandingan membawa kepada perbezaan di antara kita. Kalau dewasa, kalau di keluarga yang besar, keluarga yang kecil, tetapi permulaannya adalah sama. InsyaAllah. Terima kasih. Terima kasih John. Terima kasih kerana sudi nak subscribe Haji Mat Atuk TV. Haji Mat Atuk TV. Boleh bincang. Kau update day hari ini. Sema-sema pagi bersama dengan Atuk. Kita take 5 dengan membaca surah Al-Fatihah.
Baca surah Al-Fatihah dan kita niat. Sama-sama kita niat baca surah Al-Fatihah ini. Dan niat pahalanya, ya Allah, sampaikanlah kepada Rasulullah SAW. Ya Allah, sampaikanlah pahala Al-Fatihah yang kami baca ini. Pahalanya disampai kepada keluarga dan sahabat Rasulullah. Sampaikanlah kepada kedua ibu bapa kami, ya Rasulullah. Ya Allah, sampaikanlah pahala Al-Fatihah kami baca ini kepada diri kami, isteri atau anak-anak, suami, rakan-rakan ataupun rakan-rakan of the day yang bersama dengan tu ini, supaya mendapat pahala Al-Fatihah yang kita baca nanti. Dan seterusnya kepada muslimi muslimat, mukminin mukminat, sehingga toki kita Nabi Adam alaihissalam, supaya Allah sampaikan pahala Al-Fatihah yang kita akan baca. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. InsyaAllah. Semoga Allah sampaikan pahala Al-Fatihah yang kita baca itu, dan sampaikan kepada mereka yang telah kita niat. Semoga Allah sampaikan. Bayangkan berbilion umat manusia yang masih hidup, umat Islam yang masih hidup, yang telah mati, menerima pahala yang kita baca bersama. Besar, besar ganjarannya kepada kita. Orang yang gagal akan nampak alasan pada setiap peluang, manakala orang yang berjaya akan nampak peluang dalam setiap alasan. Ini kaedah. Orang yang bagi banyak alasan, kenapa dia miskin, maka dialah miskin. Itulah perlumbaan dalam hidup kita. Setiap kejayaan bermula dengan langkah yang pertama. Tapi permulaan anda tidak akan menempuh kejayaan dan keuntungan. Setiap kejayaan ada langkah yang pertama. Tetapi jangan mengharapkan kejayaan yang cemerlang dengan langkah yang pertama. Ni dak buat hari ni terus nak cemerlang esok. Terus nak cemerlang esok. Jadi hidup ini adalah satu journey. Hari ini alhamdulillah Allah memberikan lagi usia kepada kita, memanjangkan lagi. Maka perkara-perkara yang wajib diwajibkan kepada kita. Bukan kita wajib buat, tapi diwajibkan kepada kita. Allah kata, aku tidak akan jadi jin dan manusia kecuali untuk sesuatu. Ialah kecuali untuk solat. Solat. Kita kena solat. Solat 5 waktu. Jadi kita kena buat. Kita kena buat. Lakukan supaya kita. Inilah yang dikatakan, selagi hidup, kita teruskan dengan ibadah-ibadah ini. Ibadah ini supaya kita tidak tersasar. Supaya kita dapat berada di pada mahsyar nanti. Dengan timbangan pahala yang banyak. Dan timbangan pahala yang berlipat kali ganda. Jadi cukuplah untuk hari ini. Hidup ini adalah sebuah perjalanan. Dan hidup ini juga adalah sebuah pertandingan. Nikmat-nikmat Allah beri kepada kita, kalau kita tidak gunakan sebaik mungkin, nikmat masa akan berlalu jika kita tidak menggunakan masa dengan sebaik mungkin. Nikmat kaya, begitu juga. Mungkin apabila kita sudah miskin, kita tak boleh lipat lagi. Nikmat sehat, jangan tunggu kita sakit baru kita nak kuatkan beribadah. Kuat beribadah. Jadi itu adalah nikmat-nikmat yang kita sedang cekapi, dan kita penuhilah nikmat itu dengan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting akhir kalam untuk hari ini, buatlah persiapan untuk menghadapi puasa kali ini dengan SOP yang baru. Buatkan jadual bulan Ramadan tahun ini. Buat jadual, iaitu jadual apa? Okey, jadual solat wajib, jadual solat sunat, jadual berzikir, jadual berdoa, jadual bersedekah, jadual solat sunat iringan, jadual solat tahajud. Itu semua kita jadualkan dalam hidup kita. Jadual berzikir juga kita buat dalam hidup kita. InsyaAllah dengan adanya jadual-jadual yang terperinci seperti ini, akan membolehkan hidup kita lebih selesa, lebih aman, lebih dirahmati, lebih barakah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang kita lakukan ialah untuk beribadah kepadanya. Kunci
sebuah kehidupan ialah amal ma'ruf nahi munkar. Buatlah yang baik dan tinggal perkara-perkara yang munkar. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wallahu alam. InsyaAllah. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad.